صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung kat mana ya? Soal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soal, jika ditanya orang apa arti Islam pada lughah dan pada syarak, jawab bahasanya arti Islam pada lughah itu iaitu khudu' dan inqiyad, artinya merendahkan diri dan mengikut. Adapun Islam pada syarak, maka itu imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, artinya mengikut segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang ditegahkannya kan Allah, yakni menerima dan redha akan segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia hukum, sama ada diamalkannya akan dia hukum atau tiada. Baik, kita sambung lagi pengajian kitab Tuhfatur Raghibin, muka surat yang keempat, 5 daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jika orang tanya apa arti Islam pada lughah dan pada syarak, lughah ni bahasa lah, Melayu panggil bahasa, Arab panggil lughah. Dan pada syarak, syarak ni agama, Melayu panggil, Arab panggil syarak, ataupun syariat. Apa makna Islam di segi bahasa? Dia kata, jawab bahawasanya arti Islam pada lughah, pada sisi bahasa, iaitu khudu' dan inqiyad, artinya merendahkan diri dan mengikut. Islam kalau di segi bahasa, merendah diri. Rendah diri ni tidak sombong, dan mengikut atau dengan makna turut, atau inqiyad ni dengan makna kena pimpin atau makna junjung. Sebab itulah orang yang berstatus Muslim ialah orang yang menjunjung segala hukum syarak. Jadi kalau ada benda yang dia lawan, dia tidak Muslim. Ada benda yang dia tak suka dalam Islam itu, dia bukan Muslim. Itu di segi bahasa. Adapun Islam pada syarak, yang kita nak sisi agama ni lah, istilah, maka iaitu imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, artinya mengikut segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang ditegahnya, yakni menerima dan redha, yakni suka hati akan segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia hukum, sama ada diamalkannya akan dia akan hukum atau tiada. Sini ramai keluar daripada Islam. Benda keluar, orang tu keluar dah, orang tu duk mengaku Islam. Tapi dia tak belajar apa arti dia tu sebagai penganut agama Islam. Yang dia tulis Islam saja dalam IC. Borang minta hijau
Maika borang berim. Dia tak boleh belajar bapa dia ni dinamakan Muslim. Almarhum Ustaz Fatih Yakan karang sebuah buku. Kenapa? Apa artinya saya menganut agama Islam? Macam-macam lah, dan seumpama lah, macam-macam lah ulama buat kitab supaya bila kita baca baru kita faham kenapa kita nama Islam. Tapi orang tak mau baca benda-benda gitu. Baca surat khabar. Surat khabar daripada muda sampai ke mampu baca surat khabar. Bukan marah baca surat khabar. Tapi meninggalkan membaca benda yang memberi guna kepada kita. Satu kebodohan. Betul tak? Benda tu beri guna ke kita. Orang Kristian, kenapa dia dinamakan Kristian? Dia belajar lah sebab apa. Apa makna penganut Kristian? Kita tak. Setakat Islam lah. Islam. Ni kat kosong ni tulis benda apa? Itu religion Islam lah. Okey, Islam. Tulis Islam lah. Lepas tu orang duk ngajar wawa benda mana Islam, tak ada dulu dia. Betul tak? Dah hari ada kerja, ada projek besar dia. Dia main kontrak ni lah ni, boleh buat jamban sekolah ni. Projek besar. Mu boleh jadi agung pun kalau mu tak tahu benda makna mu Islam, balik awal. Tak usah projek buat jamban sekolah. Jadi macam mana kita nak hidupkan balik hadarah Islamiah, tamadun Islam kita yang pernah berlaku satu ketika dulu. Yang ini sekarang Islam maju kembali, dah maju kerana kita sejarah agama kita tak erti, benda makna Islam tak erti. Mengaji hak University tu tinggal kampung apa bagi akademik bukan marah tapi sungguhnya tinggal kampung, duduk mati tak balik. University ada exam. Toki darah sunat mula baru ni dah balik. Tengok apa? Exam. Tahu tak? Bodoh ke tai? Tu dah mu lulus bahagian akademik ni. Benda makna mu ni, benda makna Islam tu. Al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi SAW min syar'iyyatillah wa ahkamihi aw mislihi. Nampak? Minat ta'rifat, kata ulama. Makna Islam atau Muslim ialah kita menjunjung segala hukum yang didatangkan oleh Allah daripada pihak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun takrif yang seumpama itu. Nak junjung inqiyat tak boleh letak bawah dia. Buat tak buat suku kira. Walaupun mu langgar, mu junjung kat hukum. Contoh, dia minum arak atau berjudi. Berjudi ni benda hukum mu tak tahu ke? Yang mu pergi main judi tahu bah. Dah hukum dia haram lah, dosa besar. Walaupun dia berjudi, faham? Tapi dia masih lagi beriktikad bahawa judi itu haram, dosa besar. Orang itu Muslim. Situ nak royak. Faham? Sekarang sama ada diamalkannya atau tidak. Dah apa dah mayang orang ni dah mayang malah boh. Dah mudah tahu mayang wajib. Wajib abah takkan sunat pula mayang gerik. Wajib boh gitu tanya kau. Dia tanya dia marah balik kita. Jadi dia kata semayang garik itu wajib. Dia pegang benda tu. Tu orang panggil inqiyat. Faham tak ke? Dia menjunjung perkara itu kerana benda inilah wajibnya semayang 5 waktu inilah yang dibawa datang oleh pihak Allah atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meninggalkan semayang seperti ini Muslim namanya. Dah dosa? Ya, dia berdosa. Batu ulama pun kata Muslim asi, orang Islam tapi yang derhaka kepada Allah. Dah orang lain ni tak ambuh, bukan kata dah amal Islam. Kalau siapa nak buat Islam kita lawan. Betul tak? Dah Muslim tak kita?
Saya beri amaran mana-mana negeri dalam Persekutuan Malaysia yang cuba nak mengadakan sesuatu hukum yang canggah dengan perlembagaan negara, saya akan ambil tindakan. Aduh. Patut pergi Mekah, pala hotokmu Mekah. Faham? Awak sudah kafir di sisi Allah. Faham? Orang yang mencuba supaya hukum Islam tidak dilaksanakan kerana apa? Kerana dia suka ke kerana dia benci? Saya jawab. Dia berusaha supaya atau membuat satu perkara atau mengeluarkan perintah atau mencuba supaya hukum Islam tidak dilaksanakan. Orang gini, dia ni benci kepada Islam ataupun suka? Aku jawab. Benci. Orang yang benci Islam tapi nama Islam, mukmin ke munafik? Munafik ni kafir tak sisi Allah? Ada. Sisi manusia tak. Kalau kita tak dengar dia cakap. Tapi dah tu baik cakap, tu baik ayat, kafir lagi. Ada. Bila kita ngajar ni dia kata takfir. Kafir mengkafir. Faham? Kafir mengkafir membeli buku ni. Faham? Buku ni kat gigi royak ada kitab ni, buat gini jadi kafir, buat gini jadi kafir. Takak buku ni, jangan takak aku. Betul tak? Dah setuju buku ni, bakar ambil lah kalau kitab. Bakar lah, bola Twitter, bulletin online, TV3, kitab sesat. Orang tu lo kabar. Nak? Jangan ada mana-mana daripada negeri Persekutuan Malaysia yang cuba untuk melaksanakan undang-undang hudud di dalam negara kita. Siapa yang nak melaksanakan hudud, sila keluar daripada Malaysia. Kita tanya balik, Malaysia ni hak tolong. Dia kena tanya gitu. Sebab hari surat gerang yang menunjukkan Malaysia ni hak Tukmu, ada nama Tukmu situ. Faham ke? Ada gerang tak? Tak ada. Haza ardu milkun lillah. Ini bumi yang mu pijak. Orang Cenering, orang KL, orang Mongolia, orang Kanada pijak bumi milik Allah. Betul tak? Ada. Muat hari gerang yang langit ni hak pak dara mu. Ada tulis langit 7 lapis, langit lapis pertama hak pak dara, lapis kedua hak pak 2 pupu. Hari ni nak tengok gerang. Jadi janganlah kita tolak hukum Islam. Setuju tak setuju gitu. Nak mayang malah ke rajin buat juga. Nak Allah katakan, membuatlah amal hak aku suruh dalam keadaan rajin dan dalam keadaan malah. Makna rajin tu tak ada kira dah hak kelak molek lah. Dalam malah pun buat juga. Jangan tinggal. Kalau tinggal jangan napi kewajipan ni. Nah, orang yang meninggalkan hukum Islam yang tak amal, dia ada dua jenis. Tak amal sembahyang atau tak amal puasa atau tak amal hukum hudud atau tak amal takzir atau tak amalkan perundangan Islam dalam negara atau tidak amalkan puasa, dia ada dua jenis. Pertama kaslah, yang kedua inada. Ulang tak mau dah. Pertama kaslah kerana dia bukan dia kata tak wajib tapi dia malasang, dia lara dan sebagainya. Hak ni orang beriman lagi tapi berdosa. Yang kedua inada, dia tak amalkan satu-satu hukum Islam kerana dia kata benda ni tidak wajib, tak walek, zalim lah, tak pakar lah. Orang ini faqad kafara jihara, sudah menjadi kafir terang-terangan. Tak boleh orang ngajar gitu, orang khabar boleh jadi kafir, boleh jadi kafir. Ada pula cerdik pada ulama. Boleh tak kita mengajar, kita panggil ustaz, tu guru, tok syekh, dia mengajar perkara yang membatalkan semayang? Salah tak kalau dia mengajar? Tak lah. Supaya kita belajar, kita dah buat benda yang membatal. Kalau batal, kita sedar, kita ulang balik. Begitu juga dengan Islam kita, ada tak benda yang membatal? Batal semayang, dia tak panggil kafir. Batal Islam, dia panggil kafir. Batal semayang, panggil batal semayang. Batal haji, panggil batal haji. Batal puasa, batal puasa, makan tak hidung. Korek tak batal, korek makan lepung. Batal puasa. Tapi batal Islam, orang panggil murtad kafir.
Jadi bab ni bab yang membatalkan Islam, tak ada masalah. Soal bahawa iman dan Islam pada syarak adakah berlainan keduanya atau tiada? Islam dengan iman ni ada beza tak? Malah ni reti jawab bahawa iman dan Islam berlainan keduanya, iman dan Islam pada mafhumnya, pada yang kita faham, seperti yang telah engkau ketahui akan dia, yang telah pada takrif, pada definisinya, tetapi laziman iaitu wujudnya pada syarak dengan sekira-kira tiada diperoleh mukmin yang tiada muslim, dan tiada diperoleh muslim yang tiada mukmin. Hanya barang siapa bersifat dengan iman, maka bersifatlah ia dengan Islam, dan barang siapa bersifat dengan Islam, maka bersifat ia dengan iman. Tiada tanggal iman pada syarak daripada Islam, dan tiada tanggal Islam pada syarak daripada iman. Jadi kalau kata iman Islam ada beza, jawabnya nak kata dia hak tu ledak juga, tapi beza tak jauh, lebih kurang. Kerana orang yang beriman mengamalkan Islam. Orang yang mengamalkan Islam itu lazimnya orang yang beriman. Ada ke orang mecih-mecih dia iman saja tidak Islam, ada hak mecih-mecih orang yang Islam saja tidak beriman. Jadi asal hak disebut orang beriman, orang Islam yang sungguh, orang beriman yang sungguh, dia muslim, maknanya dia mengamalkan amalan-amalan. Orang yang muslim yang sungguh, dia beriman, dia ada iman di dalam hati. Dan ada juga kan orang yang beriman tapi tidak melaksanakan Islam, itu orang yang beriman yang tidak sungguh atau yang tercedera iman ni. Soalan tadi, apakah Islam dan iman itu sama? Mana Islam yang sungguh dan iman yang sungguh. Sebab dia bukan nama. Kalau nama senang, beranak berak nama Abdullah bin Abdul Rahman, beres, tak payah mayang, tak payah berzakat, tak payah pergi sijid. Abdullah bin Abdul Rahman, bila-bila beratur masuk syurga. Dah mana nak masuk syurga? Nama bawah tak tengok IC tu, Abdullah bin Abdul Rahman. Nabi kata inna ahabbal asma' indallah Abdullah wa Abdul Rahman, atau kama qala, sesungguhnya nama yang Allah paling suka sekali, Allah paling sayang kali nama orang tu kalau letak nama anak Abdullah dan Abdul Rahman. Nampak? Dia pun nama anak dia Abdullah Abdul Rahman. Lepas tu minum arak. Berjudi siang malam, curi piti negara, beliung-beliung. Lepas tu masuk surga. Apa? Ni IC. Bukan nama. Bukan nama. Dia iman dan amal. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Dua tu saja. Orang yang beriman dan beramal soleh. Sahabat beriman, kita beriman. Sahabat beramal, kita beramal. Nak sama iman sahabat tak boleh, nak sama amal sahabat tak boleh. Tak apa kita ikut angin. Kita berlomba juga, tapi biarlah ikut angin pun, bawa sak saja pun, asal lain tula. Faham? Kalau boleh potong sahabat kali pun, tak apa salah lain, balik awal. Nampak tak? Guana boleh potong sahabat. Ada orang dia pegang, kalau kita makrifat kita tinggi, dalam kita ngaji lama dah haji mayang 5 waktu. Tu sudah potong para sahabat. Betul tak? Sahabat-sahabat dalam kisah sahabat tua lagu mana pun semayang. Ni siapa ada mayang dah? Tu potong, tu salah lain. Tu guana kira. Tanya kubur kata guana, go to hell. Lagi. Hak gitu dalam neraka, naudzubillah. Hubaya dia kata, hey, jaga-jaga anak-anak buah kita, orang kampung. Sekalian mereka itu yang beriman, wajiblah atasmu memeliharakan imanmu daripada segala perkara yang membinasakan akan dia akan iman. Dari kerana barang siapa binasa imannya, jadilah ia kafir. Na'udzubillah. Jadi kita dah masuk di bab faham? Tu baru mukaddimah. Kitab ni dia bicarakan benda apa kalau buat jadi kafir. Kalau kata gini jadi kafir. Kalau kata gini jadi terpasah isteri di rumah. Kalau buat gini jadi batal akidah. Kalau tulis gini dalam Facebook jadi semelih, jadi bakar. Dalam kitab ni dia kata. Faham lagi? Dalam bab wuduk dia kata dah 4 perkara. Kalau ketuk batal wuduk. Walaupun ketuk kohor je tu imam. Kok batal juga. Tok siok kuat bunyi. Batal juga. Tok imam seluruh. Batal juga. Yang kedua, setuh perempuan yang
bukan mahram. Setuh sikit, setuh lama, pegang terus, batal juga. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab jenera, tidur, lena, pitang, pesang, koma, batal. Koma 15 tahun, batal. Pesang 4 hari, batal. Pitang 15 minit, batal. Tidur 2 minit, batal. Khelak 0.3 saat, batal. Faham lagi? Dan yang keempat, dia batal wuduk. Yang ketiga, keluar sesuatu, batal kabul tadi. Yang keempat, pegang kemaluan. Dia pegang sikit kemaluan dia. Sikit pegang gitu. Batal. Batal juga. Kawan dia pegang lama, 3 minggu pegang. Tapah biru, batal juga. Faham lagi? Maka yang membatalkan akan akidah, yang membatalkan Islam, yang membatalkan iman kita ni dalam buku ni bukan 4. Yang batal haji 2 perkara, batal sembahyang ada 6 perkara, 7 perkara, batal wuduk 4 perkara, batal puasa 2 perkara. Faham tak? Membatalkan iman dia akan sebut lebih kurang 300 perkara. Kena belajar. Dia kata dan wajib engkau peliharakan akan iman kamu. Hei sekalian mereka itu yang beriman. Di bawah itu dulu. Hei orang kapun yang beriman, wajib atamu meliharakan imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia kan iman. Kerana barang siapa yang telah binasa imannya, maka jadilah ia kafir. Baik. Pengarang sini kata hei orang beriman. Jadi kita beriman lagi. Jadi panggil gitu. Beriman lah. Bila dah beriman dah. Dia kata pula wajiblah engkau pelihara akan imanmu. Maknanya mu beriman dah. Aku tahu dah mu beriman. Maka mu kena jaga iman. Bab tu wajib kita kena hadir kuliah akidah, kuliah tauhid, kuliah bab iman, kuliah i'tiqad. Faham tak? Kuliah-kuliah membicara tentang keimanan. Dah kita beriman dah. Memang tu, beriman dah tu. Allah pun pernah kata ya ayyuhallazina amanu aminu. Hei orang yang beriman, berimanlah kamu. Warna golok bolong ayat bodoh, bukan ayat bolong. Faham? Ada orang tanya, dah kita beriman dah kan? Bila kita beriman dah, kita Islam dah kan? Bila kita ucap dua kalimah syahadah, apa kita wajib pula pergi dengar bab akidah, bab tauhid, bab iman? Tak dengar dah apa dah, kita Islam dah, kita duduk rumah apa tengok drama. Pasal kita Islam dah kan? Orang kafir baru lagi dengar pasal dia kafir lagi. Oh pandai dia. Ya sebenarnya malah nak pergi. Faham? Jadi apakah tujuan? Ni dia khabar dah tadi. Tujuan dia walaupun kita beriman dah dengan sebab bila ada rukun iman kita percaya dalam hati, percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar, percaya pada rasul, 6 perkara dah ada dalam hati kita. Ada dah. Kita sembahyang, zakat, puasa, haji, ada dak syahadah? Ada dah. Muslim. Maka kita sekarang muslim dan mukmin. Nuh dak mari sejik pun muslim dan mukmin. Berapa wajib kena mari dengar pula? Tu engkau peliharalah iman kamu yang telah ada itu, bukan yang akan sampai. Sebab dia kata tadi wahai orang yang beriman, hei orang yang sudah beriman, bukan imanmu mari tahun depan baru nak masuk Islam tahun depan 2017. Dak, mu beriman dah. Jagalah iman kamu itu yang telah ada pada diri kamu. Sebab apa? Takut kalau jadi binasa kamu jadi kafir. Maka wajib kita mari pula dengar bab iman, kuliah akidah, kuliah i'tiqad, supaya iman yang ada dah ni, Islam yang ada dah ni tidak punah. Faham lagi? Supaya tak punah. Sebab kita kadang-kadang duduk 30 tahun di atas muka bumi. Ada orang 50, ada orang 60 tahun duduk di atas muka bumi. Boleh jadi dalam 40 tahun itu melakukan perkara yang membatalkan iman dia. Dan dia tidak sedar. Kalau dia ngaji dah, dia sedar. Astagfirullahalazim. Jadi kafir dah aku kata gitu tadi. Dia pun mengucap sembilan.
kerana dia sudah belajar. Faham? Kena hak tak tahu kan dia sedar tak dia jadi kafir? Tak. Hak dah sedar sekarang, hak sedar dah lawan balik dia. Ada tak? Kita kata buat jari ni jadi kafir apa? Syurga hak meng. Dia jawab balik. Padahal ikut ulama belaka. Ulama pandang baca ayat Quran hadis ya. Tak belah raya ceramah. Yang beri sumbangan siapa? Pada bati. Profesional kan? Faham ke? Dia main kona kau tu. Dah ambil PT semua. Tak jauh ya sumbangan. Betul tak? Islam nak menang dengan duit. Nah, ni hak menang hak mau memang pakai duit. Hak menang hak mau tu apa dia? Hak nak tahu ngundi menang mau dia. Apa dia? Dia pakai ayat Quran ke pakai duit? Dah selamat tak menang itu? Nah. Oh, macam-macam beseng. Mari ya dengar, bukan kena tambang. Tak mau dengar sini pergi kat lain. Tak mau pergi kat atas tu kerah mukul kuat. Dah pergi kat lembek. Betul tak? Tak mau mari kat kerah, pergi kat lembek. Bukan haji atas seorang ustaz. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama itu wajib atas kalian yang mengaku beragama Islam. Dah kalau kerah, pergi kat lembuk. Nampak? Hadirin hadirat sekalian, jangan kata macam tu jadi kafir. Faham tak? Percayalah. Faham? Tak ada masalah, asal hukum dia betul. Faham tak? Tak kira lembek pun, hukum yang sama. Jangan ubah hukum. Kerah ke, slow ke, tu kok je. Kok tinggi bunyi rock sikit. Kedang. Faham? Cik buang gadget di stesen. Ring. Benda sama je. Faham? Jangan ubah hukum dah lah. Halal jadi haram, haram jadi halal. Dia buat ayat halasan, dia tak rugi. Dia kata kerah, kata ke dia. Nah, kerah tak kerah pun gitu lah. Nah, ada kala lembut, ada kala kerah. Apa-apa pun buat tu dia ada Nabi Musa dengan Nabi Harun, betul tak? Nabi dengan sahabat-sahabat kerah, dengan orang luar, orang darat, orang badui lembut. Jadi tu panggil hikmah. Nah, hikmah bukan sembunyi hukum. Haram tak berani kata haram. Nampak? Takut ke menteri. Kan kalau tak panggil aku lah masuk tali besing. Hilang dah 10,000 bulan. Tu bukan hikmah tu. Faham tak? Tu mabuk. Jadi kita mari belajar supaya kita dapat tahu benda-benda yang boleh merosakkan iman kita. Tu je. Mu mari dengar bawa 20 riyal lah kocek, mu balik 20 riyal agak dak luar. Bukan kita tengok bola. Bola berapa tiket? 15 cik mak kaki bola tahu RM15. Gi dia bawa 50, baru beli tiket 15, balik 35. Luar dah tu. Luar. Lepas tu boleh ilmu dia situ. Nampak boleh ilmu bola 2-0. Nampak? Boleh hak tu je lah. Jadi mungkin akan ditanya bila-bila. Nampak lepas pada marabbuka wa man nabiyuka, siapa imammu, berapa keputusan bola. 2-0 mereka kata pejokmu. Bagai dak kena kata. Al-faslus tsani fima yufsidul iman. Fasa yang kedua pada menyatakan barang yang membinasakan akan iman. Ketahui olehmu hai talib. Talib ni orang yang menuntut ilmu. Lepas tu mujahidin di Afghanistan yang sedang mempertahankan bumi Afghanistan daripada kepongan tentera Kristian NATO laknatullah sekarang digelar Taliban. Kerana asalnya bila Rusia masuk menjajah menjajah Afghanistan, maka pelajar-pelajar di madrasah-madrasah seluruh Afghanistan mengangkat senjata, meninggalkan madrasah
untuk berjuang. Lalu digelar sebagai Taliban kerana mereka ini adalah bekas pelajar-pelajar ilmu agama. Yang sekarang ini dilabelkan sebagai pengganas. Faham lagi? Pengganas yang sungguh tentera yang menceroboh, tentera Rusia, tentera Amerika, tentera NATO, tu pengganas. Faham? Tapi dalam berita kita sebut Taliban tu pengganas. Pasal apa? Pasal kita anak beranak Amerika. Faham lagi? Kena jagalah hatinya, hati bapa saudara kita. Faham lagi? Rusia dan Amerika laknatullah. Setuju tak? Tak setuju syirik. Apa? Takut ke makhluk? Hai talib, hai orang yang menuntut ilmu, bahawasanya yang membinasakan iman itu ridah namanya. Jadi iman kita ada, lepas tu bila berlaku benda rosak dipanggil ridah. Orang yang ridah isim fa'il dia murtadun, na'udzubillah. Perbuatan tu kita duk tujuh rakaat sujud ni dipanggil solat. Faham lagi? Solat. Orang yang melakukan solat isim fa'il dia musalli. Dia Arab dipanggil gitu, dia ada wazan-wazan dia. Tepat kita semayang dipanggil musalla. Senang aja. Orang yang tukang semayang nama musalli. Tepat dia semayang musalla. Perbuatan dia salat. Perbuatan yang jadi rosak iman ridah. Orang yang jadi ridah itu murtad. Macam kita lari, pelari, melarikan. Sama tak? Tak. Tapi asal daripada perkataan larian. Faham lagi? Lari, berlari. Nampak? Melarikan. Lain. Pelari, lain pula. Larian, lain. Arab dia gitu lah. Belajarlah Arab. Tak? Kerana dialah bahasa kekasih kita. Kalau kita Cik Mak, kalau Cik Mak ni kasih dengan awet orang siang, orang Thai, orang Bangkok, awet orang Bangkok cakap siang Cik Mak sayang sungguh Cik Mak akan belajar tak sepatah dua cakap bahasa siang? Akan belajar tak? Pasal apa belajar? Kan Cik Mak orang Terengganu, bukan duk Bangkok. Pasal apa pergi belajar? Susah tu. Sebab sayang ke dia. Betul tak? Tak banyak, sedikit. Nampak? Alu malam-malam alu awet tadi. Sebab dia main. Faham tak? Apa khabar? Nampak? Sebab dia main kon Bangkok. Apa khabar orang Bangkok? Belajar tak? Belajar bahasa kita sayang ke dia? Okey. Kap kun. Pasal apa kita belajar juga? Kita kat Terengganu, kita kat Cenering, apa pergi belajar? Pasal ada satu perasaan dalam hati kita, cinta dan sayang kepada dia. Betul tak? Buah misi kalau kata kasih bini nombor 2 ni lah, bini pertama tu tak secara lah hak kuatang. Hak nak nikah nombor 2 ni pula orang Jawa, duduk di Seremban, Jawa Timur. Faham? Tak apa boleh ke tak apa boleh cakap-cakap bahasa Malaysia ni bahasa Jawa. Belajar tak bahasa Jawa? Pasal apa pergi belajar bahasa Jawa? Kita orang Terengganu duduk Bukit Tunggal, duduk ambat kambing. Faham? Dah pergi belajar juga bahasa Jawa. Apa? Sayang ke dia. Nampak? Betul tak? Pasal kita sayang dia. Padahal tak lawan ni hak Jawa tu. Bibit je. Faham tak? Bukan ratu Indonesia. Faham lagi? Pasal kita sayang ke dia. Belajar cakap Jawa. Nampak? Halo. Apa? Wes mangan. Waras. Kabar belajar tak? Belajar. Pasal dah ni Rasulullah siapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahli wa minan nasi ajmain au kama qala. Kamu tidak beriman semua sekali sampai diri aku, kata Rasulullah,
kamu lebih kasih dari diri kamu sendiri, daripada diri anak bini kamu, daripada sekalian manusia. Betul tak? Maka apa tak belajar sepatutnya bahasa Arab? Betul tak? Bukan suruh belajar banyak boleh jadi profesor bahasa Arab. Belajar sikit-sikit dah. Ana, saya, anta, kamu. Ingat esok saya pergi rumah ana. InsyaAllah anta pergi rumah awak esok. Faham? Dua-dua dah pergi mana-mana esok. Dah apa dah pasal belajar. Faham lagi? Ni tak dengar bahasa Arab, tak tahu benda. Nampak kata, Assalamualaikum, masmuka. Dia tanya nama benda. Dia tanya hadis sahih. Dah kita geng Pak Wahab. Tanya lalu hadis sahih ke tak? Faham tak? Minta sahih ke tak? Kawan tanya nama benda. Nampak tak? Tanya lalu hadis sahih. Hadis tak? Hadis tu. Faslus sani fi ma yufsidul iman. Pasal yang kedua pada perkara-perkara yang merosakkan iman. Wallahu a'lam. Tengok soalan.